Hey guys, hari ni aku nak kongsi tentang iPhone atau Apple product. Apa yang menarik tentang Apple ataupun lebih spesifik iPhone? Jom. Okay, aku tak nak cerita directly apa yang mahalnya tentang iPhone ni, apa yang bestnya tentang iPhone. Tapi aku nak cerita pengalaman aku pada tahun lebih kurang 2010 dan 2011. Ya, lebih kurang. Waktu tu baru pelancaran iPhone 4 dan 4S lah. Okey, kenapa dengan iPhone 4 atau iPhone 4S? Waktu tu aku tak pernah pakai iPhone dan model pertama iPhone yang aku beli adalah iPhone 3GS. Sebelum aku beli iPhone 3GS tu, aku banyak tengok review di internet. Dia tunjuk interface iPhone, macam mana iOS, dia punya kelebihan. Aku tengok semua unboxing tentang iPhone. Dan kemudian disebabkan benda tu, aku mula minat. Dan pada suatu hari, ada member-member lah, tak berapa nak member lah, dia datang lepak dengan aku. Dia duduk kat KL, dia duduk bandar. Biasalah, duit banyak kan. Dia balik kampung, dia pakai iPhone. Dan kemudian aku tengok dia tengah main game. Dan bila aku tengok game yang dia main tu adalah FIFA, which is aku tengok je, aku macam, ini handphone ke apa? Sekali aku tengok betul-betul, oh handphone, iPhone 3GS. Jadi kat situ aku terus dah tak boleh brain. Aku rasa macam tak logik siul. Handphone main FIFA. Itu pada tahun 2010-2011 tu. Kalau sekarang memang tak pelik lah. Waktu tu aku pakai handphone Android yang aku beli harga baru 5,600 je. Ya, Sony Xperia. Dengan capacity dia, RAM aku tak tahu, memang benda dah lama aku lupa. Capacity dia tak silap aku 8GB dan adalah slot memory card. Dan dengan 8GB tu, kita tahu yang Android, kita memang tahulah, ramai yang tahu, tapi aku tak tahulah korang tahu tak, Android ni kalau dia cakap 8GB, tak semestinya dia fully 8GB. Bila handphone tu dah siap tu, dia install OS, dia akan jadi lebih kurang separuh lah. Mungkin 3GB 4GB digunakan untuk OS. Jadi bila korang beli handphone Android yang 8GB punya memori, so korang akan dapat lebih kurang 60% hingga 50% capacity dia, sebab dah masuk dengan OS. Maksud dia operating system. Jadi kat situ aku pakai handphone tu dan aku tengok handphone member tu dia main FIFA. Aku pun sibuk lah pergi ke App Store. Bukan bukan App Store lah, Google Play Store. Dan aku cuba download FIFA. So bila aku tengok FIFA, mak ai, dengan zaman tu internet tak laju, capacity dia mak ai 1GB tu, lebih kurang lah 1GB. Jadi bila aku nak download, masalah. Lepas tu bila aku berada kat kawasan ada wifi, aku cuba download. Aku ada satu masalah besar, iaitu waktu tu memori penuh. Jadi kalau memori penuh, kenapa engkau offer benda-benda game high end ni, sedangkan handphone yang korang ada ni semua sampah? Aku tengok ah, memang sampah. Disebabkan tu aku cakap memang aku benci gila produk-produk Android ni. Sony ke Samsung memang antara produk-produk yang tak berguna waktu tu aku pandang. Habis kau buka Play Store, Google Play Store tu, macam-macam game ada. Game high graphic, tapi kau keluar handphone size 4GB, 8GB, lepas tu nak kena tambah memory card. Sedangkan game tu nak install dalam memory phone. Jadi buat apa kau keluar macam tu kan? Jadi dia ni tak mesra pengguna daripada segi user interface tu. Dan waktu tu lah aku kenal Steve Jobs memperkenalkan revolutionary user interface. Dan disebabkan tu aku mula tertarik pada iPhone 3GS, aku terus beli. Dan waktu tu biasalah, kita baru 2-3 tahun habis sekolah, kerja main-main, duit pun dalam poket tak ada. Bila aku nak beli iPhone tu, aku jual 2 biji barang. Aku jual handphone Android tu dan aku jual iPod second generation. Dan aku tambah lagi sikit duit, dengan harga 1,200 tu aku dapat beli iPhone 3GS, which is aku balik RM1 dalam kocek aku pun tak ada. Disebabkan fanatik sangat dengan produk Apple. Dan bila aku pakai tu memang aku rasa sangat-sangat puas hati. Ini betul-betul genius. Dan aku bangga sangat waktu tu dengan Steve Jobs. Dia boleh keluarkan handphone yang memudahkan pengguna dan memberi kepuasan maksimum. Bila beli, kau nak buat apa boleh. Tapi kita tahulah tentang
Nak bluetooth lagu ke nak bluetooth video tu tak boleh kan zaman tu. Sebab iPhone ni bila kau dah ada apa-apa file nak transfer tu memang masalah. Dulu kalau nak bluetooth kena beli software tau, kena beli software, dan sebelum tu kau kena jailbreak handphone tu. Ya, jailbreak. Jailbreak menjadi satu orang kata fenomena. Siapa pakai iPhone tak jailbreak maksudnya kau membazir tau, macam tak puas lah kau pakai. Waktu tu handphone iPhone ni kalau kau jailbreak kau dapat guna function-function yang tak sepatutnya korang dapat guna. Contoh, korang boleh dapatkan app secara percuma melalui third party download. Jadi, waktu tu memang adalah satu benda yang sangat jakun, dan kepada orang yang fanatik macam aku waktu tu, bila buka App Store jumpa satu game berharga $1.99 USD, kau mesti ada rasa, ya aku nak beli. Tapi waktu tu tak popular dengan credit card. Waktu tu aku tak tahulah, otak aku macam tak berkembang. Nak kata orang ada credit card, nak jumpa credit card tu orang kaya je. Lepas tu kita orang ni mungkin ramailah yang tak tahu tentang perkataan debit card. Mungkin benda tu dah ada, tapi debit card tu orang macam tak ambil kisah. Sebab pembelian online waktu tu memang tak rancak mana pun. Tak adanya nak Shopee Lazada waktu tu kan. Jadi kita kena jailbreak lah untuk dapatkan app secara percuma. Selain tu jailbreak boleh digunakan untuk custom handphone kau. Waktu tu lah kau buka handphone kau jadi apa, jadi Android, jadi Blackberry, macam-macam benda kau boleh buat. Memang unik sangat waktu tu jailbreak. Dan aku duduk di jailbreak zaman software Red Snow dan Green Poison. Dulu kalau nak beli FIFA tu, FIFA masa tu ada yang free. Waktu tu dia ada free, tapi kau download tu kau main kosong itulah. Maksudnya kau nak main tournament ke apa, nak main lebih heavy tak dapat lah. Kau kena beli. Dan waktu tu aku nak beli FIFA tu, aku sampai ada orang jual kongsi ID. Aku bayar RM20 berapa, satu game RM5 dia kira. Okey, kongsi ID ramai-ramai untuk beli game tu. Jadi itu satu pengalaman yang manis dalam tempoh aku guna produk Apple ni. So sekarang kenapa Apple dikatakan masih premium? Bagi aku dia just premium pada ekosistem dan iOS. Dia punya operating system lah. OS dia sangat-sangat stabil. Dan kita tahu chipset Apple ni, iPhone, dia punya processor lah. Processor dia merupakan processor yang mempunyai benchmark tertinggi. Boleh kata processor mobile yang paling power setakat ni kat dunia. Nombor 2 baru Snapdragon 865. Okey, itu dia Apple iPhone produk premium pada ekosistem dan software. Dan sekarang aku ada dua phone, dua-dua Android. Aku tak pakai Apple. Kenapa aku tak pakai Apple? Sebab mahal. Harga dia mahal sangat. Dan kemudian bagi aku sendiri, aku tak tertarik untuk pakai Apple sebab dia punya paparan interface dia tu sangat-sangat tak menarik lah. Dia tak best. Memang bagi aku tak ada tarikan yang unik. Tapi andai kata one day iOS kembali kepada bentuk asal dia sebelum iOS 6, boleh kata aku rasa nak pakai balik iPhone. Sebab aku rindu sangat zaman-zaman tu. Zaman tu di mana kalau kau pakai iPhone kau memang wow, power lah budak ni. Budak ni pakai iPhone, pakai iPhone. Sikit-sikit nak ambil kamera kan, nak ambil gambar, kau pakai iPhone mesti ambil pakai iPhone. Takkan ada handphone lain boleh challenge dia punya kamera. Dan waktu tu sebenarnya iPhone bukan cantik sangat kamera dia. Dengan iPhone 4 tak silap aku 8 megapiksel je. Sedangkan handphone lain dah ada 12 megapiksel, 16 megapiksel. Kenapa kamera iPhone boleh cantik? Disebabkan kamera dia tu lebih kurang 8 megapiksel je. Tapi yang bagus dia adalah screen. Waktu tu screen iPhone paling tinggi 326 ppi, pixel per inch. Jadi bila korang tengok screen tu, korang dapat maximum quality of 8 megapiksel punya foto. Jadi itu sangat-sangat menarik. Dan kebanyakan orang tak faham benda ni, tapi ada setengah lah yang faham. Aku dapat faham kat situ. 326 pixel per inch style iPhone 4 Retina display itu memang sangat cantik. Waktu tu handphone lain seperti Android, Samsung ke Sony memang tak ada screen cantik macam tu. Bila pixel per inch kau ni tinggi, dia punya markah dia lebih 300 lebih tu,
kau tengok screen phone tu dia punya orang kata pixel-pixel tak pixelated lah, kau tak nampak bintik-bintik tu, tak ada. Kecuali kau snap, kau zoom baru kau nampak RGB tu, bintik-bintik pixel. Disebabkan per inch dia tinggi ni, dia membuatkan screen iPhone ni sangat cantik. Dengan nama yang dia bagi tu, Retina Display, memang unik. Bagi pendapat aku sekarang, pada tahun 2020, iPhone just premium pada design tu tak sangat bagi aku. Dia cuma premium pada OS dan lagi satu adalah ekosistem. Ekosistem tu maksudnya kalau kau pakai iPhone, kau pakai iPad dan kau boleh lah mudahkan kerja kau. Atau kau pakai iPhone, kau pakai MacBook, iMac ke apa, dia mudahkan kerja kau, tak melecehkan. Itu dia maksud aku pada ekosistem. So guys, apa pendapat korang dengan produk Apple pada tahun 2020 ni? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa subscribe ke channel aku, like kalau suka, share kalau berguna. I see you guys on my next video. Bye.